Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So ini adalah kuliah LMCR 2312, Asas Pengurusan Kualiti. Ini adalah tajuk yang ke-8 iaitu TQM ataupun pengurusan kualiti menyeluruh. Okay, so ini adalah mind map-nya. So apa yang kita akan pelajari ialah yang pertama sekali dari segi konsep TQM. TQM itu apa sebenarnya? Yang keduanya, apa ciri-ciri. Kemudian prinsip yang menyokong. Prinsip yang menyokong ni kita boleh dapat dari dalam Pekeliling Kerajaan PKPA. So nanti saya akan sediakan link dia. Dan kemudian kerangka untuk melihat bagaimana sesebuah organisasi itu melaksanakan TQM. Kita juga boleh menggunakan model 7S daripada McKinsey. Okey, jadi kita mula pada yang pertama, konsep TQM. Jadi konsep TQM ni sebenarnya kaedah untuk meningkatkan kualiti secara menyeluruh. Okey, dan orang yang pertama sekali yang mencanangkan konsep TQM ialah Feigenbaum. So kita ada pelajari tentang Feigenbaum beberapa kuliah yang lepas. Okey, so nama TQM ni diperkenalkan sejak tahun 1920-an lagi, bila kaedah statistik digunakan dalam pengawalan kualiti di kilang-kilang di Amerika Syarikat. Dan selepas tu konsep ni dijual di Jepun dan dia mendapat sambutan kerana orang-orang Jepun memikirkan jalan untuk kembali bangkit daripada kekalahan semasa perang. Okey, jadi pengurus-pengurus korporat di Jepun mula mengamalkan TQM sejak daripada 1950-an sehinggalah Jepun menjadi satu negara yang hebat dari segi ekonomi pada tahun 1980-an. Alright, okay. Jadi sebelum tu kita tahu apa itu definisi TQM. So TQM maksudnya pengurusan kualiti menyeluruh. Tapi kita tak gunakan istilah PKM. Kita kekalkan istilah TQM sebab dia adalah istilah yang generik yang lebih dikenali. Dan lagipun kalau kita gunakan akronim PKM, dia confuse dengan ni pula, Parti Komunis Melaya, PKM. Jadi apa maksud pengurusan kualiti menyeluruh? Okey, menurut Adrian, falsafah pengurusan yang melibatkan, saya highlightkan perkataan-perkataan penting itu. Yang pertama sekali, semua ahli organisasi. Lepas tu memperbaiki kerja secara berterusan, tu yang kedua. Dan yang ketiganya, apa yang mereka lakukan adalah untuk mengatasi takrifan kualiti oleh pelanggan. Okey, kalau pelanggan kata yang berkualiti ni macam ni, so mereka berusaha, tengok istilah dia, untuk mencapai atau mengatasi. Jadi maksudnya setakat memenuhi itu tidak cukup bagus. Apa yang mereka nak ialah mengatasi, melangkaui takrifan kualiti oleh pelanggan. Okey, so ni satu lagi definisi TQM menurut Deming Application Price. Seperti yang saya beritahu dulu, Deming Application Prize bukanlah anugerah kualiti Amerika Syarikat, tapi ianya anugerah kualiti Jepun. Dinamakan sempena nama Deming kerana Deming banyak berjasa kepada negara Jepun dari segi pengurusan kualiti. Jadi kita tengok pengertian dia dalam bahasa Melayu. TQM ialah satu set aktiviti yang sistematik. Jadi saya highlightkan istilah-istilah penting di sini yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi. Okey, seluruh organisasi juga keyword yang penting. Maksudnya bukan satu unit kualiti saja. Mungkin bawah HR ada unit kualiti. So yang itu sajalah yang berkualiti, tak. Dia semua. Untuk mencapai matlamat syarikat secara efektif dan cekap, jadi apa yang syarikat nak tu dapat dicapai. Sebab apa? Sebab kita melaksanakan kualiti agar dapat menyediakan produk dan perkhidmatan dengan aras kualiti yang memuaskan hati pelanggan. Lepas tu ditambah lagi pada masa dan harga yang bersesuaian.
Jadi kalau misalnya harga sederhana, tak boleh nak expect dapat barangan yang setaraf dengan harga murah. So mesti bersesuaian. Ya. Jadi dalam boundary harga tersebut, so dia adalah dilaksanakan secara optimum. Ya. Alright. Jadi konsep-konsep utama TQM, so ini adalah konsep penting. Bila sebut aja TQM, so ini perkara-perkara penting, 5 perkara. Yang pertama, fokus pada pelanggan, dan kita nampak tadi istilah-istilah tu maksudnya definisi-definisi itu ada fokus kepada pelanggan, apa yang pelanggan perlukan, difokuskan di situ. Okey, yang keduanya pendekatan membina kualiti. Jadi melaksanakan kualiti ini bukannya satu yang berbentuk reaction. Reaction maksudnya bila ada aduan baru kita buat. Tak. Dia maksudnya mesti melalui pembudayaan. Ya. Dan kata Deming, kita mulakan dengan falsafah baru. Jadi maksudnya kita dah ada plan untuk melaksanakan dan ada rencana atau perancangan untuk melaksanakan kualiti, dan perlu membudayakan kualiti dalam diri setiap orang. Ya. Okey, kemudian kualiti melalui pencegahan. Jadi maksudnya start daripada bahan-bahan mentah lagi. Kalau kita keluarkan produk, pastikan kita berkualiti. Ya. So bukan maksudnya kualiti itu ialah kita melaksanakan produk kita dan lepas tu suruh bahagian yang tertentu untuk cek ada tak reject, ada tak yang tak berkualiti, tak. Jadi maksudnya bila masuk aja kita pastikan berkualiti. So kualiti tu sejak daripada awal lagi supaya kita dapat cegah sebarang ketidakpatuhan dari segi kualiti. Okey, kemudian ada jaminan kualiti. So kita mestilah berani membuat jaminan bahawa barangan kita adalah berkualiti, ya. Okey, dan kemudian penambahbaikan yang dilakukan itu adalah secara berterusan, ya. Dan secara berterusan ini satu daripada tool yang saya telah kuliahkan, iaitu melalui KIK. KMK sekarang dikenali sebagai KIK, iaitu kita cuba mencari apa masalah utama yang menimpa organisasi kita. So masalah yang utama tu dibincangkan, macam mana solution dia, dan itu semua dibincangkan di bawah KIK, kumpulan inovasi kerja, ya, kumpulan inovasi kerja. Alright, okey, ya. Jadi kualiti menyeluruh ialah keadaan di mana ciri-ciri kualiti bukan saja dipamerkan pada keluaran dan juga perkhidmatan, tapi juga pada seluruh organisasi, ya, dalam urusan sesebuah organisasi. Jadi tak kisah walau apa jua aspek sekalipun, jadi kualiti mesti dilaksanakan. So ini sini disebutkan contoh-contoh. Peringkat atas mungkin dari segi kecekapan pengurusan, ya. So pengurusan tu dia bagi arahan so dengan jelas. Tak adalah ni kan hantar satu email, lepas tu 5 minit kemudian datang email lain, ralat, ada kesilapan dalam arahan yang terdahulu, ya. So dari segi komunikasi mestilah jelas, ya, mestilah cekap, ya, dan sebagainya. Kemudian sistem file yang sistematik, ya. Jadi maksudnya kalau file yang yang fizikal tu diletakkan dalam bilik file, jadi tempatnya sudah diketahui, ada dia punya nombor siri dia. Okey, dan pada setiap folder tu ada nombor-nombor yang tertentu. Okey. So ni penting sebab apa? Sebab katakan syarikat ni dia memohon supaya menjadi calon anugerah inovasi Perdana Menteri, ataupun nakkan ISO 9001 misalnya. So apa yang berlaku ialah auditor akan datang untuk menyemak. So macam mana nak menyemak? Kalau ISO tu setiap tindakan tu jadi mestilah digambarkan menerusi documentation, ya. So documentation tu ada dekat mana? Ada dalam file. So macam mana nak cari file, ya. So auditor biasanya akan memberikan komen lah. Misalnya kalau misalnya dia minta file, katakan ambil masa berjam-jam, jadi maksudnya tidak bagus dari segi accessibility dan juga capaian maklumat. So dia nak, kalau nak satu file dalam masa yang sekejap saja
kita dapat berikan. So perlu ada sistem pemfailan yang sistematik yang bagus, ya. Begitu juga dengan kalau kita gunakan fail yang berbentuk elektronik, ya. So mesti ada folder-folder yang tertentu, ya, yang mudah dicari, yang mudah diakses dan juga selamat. Selamat maksudnya mungkin ada setengah fail yang rahsia, ya. Kalau misalnya kalau pensyarah fail yang rahsia tu, okey, jadi mesti di protected by password. Jadi orang tak boleh buka. Walaupun orang jumpa fail tu tapi orang tak boleh buka. Sebab apa? Sebab ada password yang tertentu, ya. Okey, yang ketiganya ada sistem telefon yang cekap, ya. So berkaitan dengan itu sebenarnya ada Perkeliling Perkhidmatan Awam yang menggariskan langkah-langkah macam mana nak menjalankan menggunakan telefon dengan cara yang sepatutnya. So sebenarnya ada arahan yang tertentu. Misalnya okey, ya, menjawab telefon sebelum deringan yang ketiga. Jadi itulah satu standard sistem telefon yang baik, ya, sebelum deringan yang ketiga. Kalau berkali-kali call tak dapat, jadi itu tak bagus. Jadi mesti ada itulah perkara yang tertentu. Ataupun mungkin dulu saya ada pengalaman nak call, kita call ke satu jabatan, dia kata jabatan A kata sebenarnya bukan dia orang in charge, tapi jabatan B yang in charge. Lepas tu kita pun call jabatan B kan. Lepas tu jabatan B kata bukan B yang in charge tapi A yang in charge. Jadi macam jadi satu permainan bola sepak. Dia tendang ke sana kemari. Sebab apa? Sebab mereka tak selaraskan, ya. Mereka tak selaraskan menyebabkan pelanggan tak tahu dan mereka sendiri pun tak tahu siapa kena buat apa dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh tidak bagus, ya. Okey, kemudian persekitaran pejabat yang sempurna. Jadi maksudnya oleh sebab dia mesti friendly pada pelanggan, so bila masuk ke pejabat tu pelanggan kira nampak ceria, nampak bagus dan sebagainya, ya. So bukannya dalam keadaan yang kelam kabut, lepas tu bersepah, lepas tu tidak menarik dari segi susunan perabot dan sebagainya, ya. Okey, kemudian yang melibatkan pengangkutan pemandu yang berdedikasi, ya. Pemandu yang berdedikasi yang selalu buat kerja dengan baik mengikut apa yang telah ditetapkan, ikut jadual bas yang ditetapkan dan sebagainya, ya. Okey, sebenarnya pemandu bas ni dia kena ikut dua. Yang pertama mungkin kehendak pelanggan, tapi dia tak boleh lawan apa yang peraturan yang telah ditetapkan oleh JPJ, ya. Kalau bas ekspres kan ikut peraturan JPJ, bas tu tak boleh berhenti di stop yang di luar daripada apa yang di dalam route mereka. Jadi mesti berhenti di stesen bas saja. Tak boleh berhenti di tengah-tengah jalan ataupun secara tiba-tiba saja, kecuali perkara itu telah ada dalam itulah route mereka. Okey, ya. Jadi ini pemandu yang berdedikasi. Okey, sekarang kita pergi tengok ini pula yang seterusnya, iaitu ciri-ciri PKM atau TKM. So dari segi matlamat, mungkin saya akan ringkaskan, kalau tak dia jadi panjang. Untuk baca secara terperinci ada link dalam ni, di mana kita boleh buka fail PDF yang berbentuk fail PDF yang perkeliling perkhidmatan awam yang berkaitan dengan TKM, ya. Okey, so kita bincang tentang strategi pelaksanaan dan sebagainya. Okey, so apa matlamat TKM? So matlamatnya adalah yang pertama, kepuasan hati pelanggan. So pelanggan menjadi keutamaan. So yang kedua, zero defect. Jadi kalau kita baca ni seolah-olah macam kita summarize apa yang telah diajar oleh tokoh-tokoh kualiti. So kepuasan pelanggan tu sejak daripada Deming lagi, itu memang perlu diutarakan, iaitu yang mengubah daripada yang menyatakan yang ikut traditional punya style, iaitu kualiti ditentukan oleh pengurus kilang itu, oleh pengurusan kan. Tapi sekarang pelangganlah yang menentukan kualiti. So apa-apa kita kena buat ikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan, dan selera pelanggan ni kadang-kadang berubah kan. Kadang-kadang berubah. Jadi kalau kita tengok macam dari segi food, makanan kan,
Okey, ada satu ketika kemungkinan pelanggan tu dia mengutamakan food yang healthy, yang misalnya kalau ayam yang tidak ada lemak dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara penting yang perlu diambil kira oleh pihak pengilang, ya. Output tanpa cacat, ya, zero defect ataupun error free, ya. Dan kita juga telah pelajari macam mana idea ni sebenarnya banyak dipengaruhi oleh siapa? Oleh Crosby, ya. Sebab dia pengalaman dia di kilang ketenteraan, jadi precision adalah penting. Walaupun Deming kata membuat silap tu adalah lumrah kehidupan, ya. Dia adakan random variation konsep, ya. Okey, tapi kata Crosby, sebenarnya kita boleh, bukan tak boleh. Kita boleh capai zero defect. Cubalah supaya kita tidak melakukan sebarang kesilapan. Kata Deming, kita nak buat macam mana? Kita manusia, mesti ada beberapa persen yang akan melakukan kesilapan. Tetapi kata Crosby, boleh kalau kita usahakan supaya langsung tidak ada kesilapan. Okey, kemudian output yang sentiasa tepat, right the first time. Okey, so right the first time ni maksudnya kita kena pastikan bila kita buat dengan tepat, dengan betul, bukan setakat betul tapi tepat, ya. Okey, idea lama ialah trial and error. Apa maksud trial and error? Cuba lepas tu salah pula tu. Okey, jadi sepatutnya kita kena start kita daripada awal lagi pastikan ianya adalah tepat. Okey, jadi fokus TKM ni kepada sistem dan juga proses. Maksud sistem mesti dibangunkan, ya, mesti ada perancangan yang rapi, ya. Jadi kita tengok Malaysia dipuji sebab apa? Sebab respon kita pada COVID-19, ya. Macam mana kita buat MCO, PKP, kemudian PKB dan sebagainya. Alright. Jadi misalnya ada wartawan yang menyatakan bahawa dunia abaikan, ignore, sebenarnya Malaysia adalah yang paling hebat dalam melaksanakan pengawalan tu. Ya. So kenapa kita ada kenapa kita mempunyai kehebatan itu? Sebab kita ada sistem. Ya. Kita ada proses yang baik. So begitu juga dengan sistem kualiti ni, TKM ni. So mesti ada sistem, mesti ada proses dia. Jadi maksudnya dalam dia ada semualah. AJK, ada perancangan, ada aktiviti dan sebagainya. Ya. So yang kedua, TKM ni adalah satu bentuk budaya organisasi. So maksudnya budaya tu perlu diterapkan, disusun dan perlu ada dalam falsafah organisasi. Ya. So untuk tugasan yang pertama dulu, saya suruh minta setiap orang cari organisasi dan tengok apa dia punya mission, vision dan sebagainya. Ya, kalau ada falsafah dia melambangkan kualiti, jadi itu sebenarnya adalah yang bagus. Ya, okey, yang ketiganya adalah pelanggan. So pelanggan tu saya dah sebut tadi. Ya, so ideanya adalah untuk memuaskan hati pelanggan. So kita mendengar pelbagai istilah yang digunakan. Antaranya pelanggan adalah raja. Okey, menggirangkan pelanggan, ya. Keutamaan kami adalah pelanggan dan sebagainya. So itu semua adalah keutamaan kepada pelanggan. Walau macam mana pun kita kena faham apa maksud pelanggan, ya. Sebab ada seorang tokoh kualiti, dia membahagikan pelanggan ni kepada dua. Yang pertama dalaman, yang kedua luaran. So yang dalaman ni adalah orang-orang dalam organisasi kita yang menerima kerja selepas kita. Sementara pelanggan luaran ialah pelanggan yang seperti kita fahami, iaitu mungkin orang ramai, mungkin company lain yang berurusan berjual beli dengan kita ataupun syarikat kita. Okey, dan yang keempatnya adalah pembekal organisasi lain yang berhubung dengan kita. Jadi kita juga perlu memastikan adanya kualiti. Okey, macam mana pula dengan strategi
TKM. Okey, so banyak daripada istilah ni berulang-ulang, jadi saya akan sebut saja. Tapi mana-mana yang belum ada, saya akan memberikan ulasan. So, strategi TKM ini adalah mengikut PKPA. PKPA maksudnya Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. Ya. So, yang pertama, penambahbaikan berterusan. Yang kedua, seluruh organisasi yang terlibat. Ya. Yang ketiga, tindakan yang berbentuk strategi. Maksudnya bila kita rancang tindakan, dia mestilah sesuatu yang strategik, bukan setakat main rancang saja, main buat saja. Yang keempat dia, orientasi matlamat jangka panjang. Ini juga telah diberitahu oleh Deming, iaitu jangan kita memikirkan keuntungan sekelip mata, kita mesti fikirkan matlamat jangka masa panjang supaya kalau kita ada pelanggan misalnya, pelanggan tu akan setia dengan kita secara berterusan. Ya. Okey, kalau keuntungan jangka masa pendek, kita jual dengan harga yang mahal, okey, dan ramai yang beli dan kita untung, tapi pelanggan dapat tahu harga tu terlalu mahal, ya, dan lepas tu mereka tidak beli lagi. So reputasi kita akan jatuh disebabkan oleh kita letak harga yang terlalu mahal itu. Ya, jadi kita nak itulah hubungan yang berterusan. Jadi itu adalah penting. Ya, okey. Kalau kita dah ada reputasi yang baik, mungkin harga yang kita tawarkan mahal sikit, tapi tak apa. Pelanggan akan still datang sebab apa? Sebab mereka percaya pada kita. Jadi persoalannya macam mana kita nak bina kepercayaan itu. Ya, macam mana kita nak bina. Ya. Jadi itulah ada macam-macam strategi lah. Ya. Jadi kalau anda lihat, kalau pelanggan tu dia sudah attach pada sesuatu produk, jadi walaupun mahal tak kisah, so dia akan nak juga produk tu kan. Sebab dia sudah ada emotional attachment. Ya. Jadi anda boleh bayangkan, misalnya katakan seseorang tu dia minat Manchester United, ya. Jadi walau apa jua yang berlaku, dia akan stay bersama Manchester United. Ya. So ini menunjukkan bahawa sudah ada kesetiaan. Ya. Okey, so apa lagi? Okey, kemudian yang kelimanya pengawalan cost quality. Jadi cost quality juga dikawal. So kena kira cost quality itu dan juga mesti mengawal. So dalam hal ini pengukuran banyak dilakukanlah, ya. Maksudnya kita berkira berapa kos untuk pengeluaran sesuatu barangan itu. Okey, tindakan pencegahan juga telah dinyatakan, so memang perlu ada. Lepas tu menekankan pada kepastian kualiti, ya. Jadi buat supaya kualiti ni dapat kita dapat laksanakan dan kita boleh jamin adanya kepastian kualiti selepas itu. Ya. Okey. Setengah daripada restoran, okey, dia ada piagam pelanggan dia, maksud kepastian kualiti itu ada, tapi sekiranya dia terlanggar, maksudnya tidak mengikut, so dia akan buat sesuatu untuk compensate, untuk win back the customers. Ya. Sebagai contoh, katakan fast food, ya, dia kata dia akan siapkan pizza ni dalam masa 15 minit. Ya. Okey, dan bila melebihi 15 minit, dia akan bagi pizza tu secara percuma. Okey, so jadi maksudnya kadang-kala dia tidak mengikut. Okey, so kadang-kadang dia tidak mengikut piagam, tapi dia ada cara tertentu untuk to win back the customer's heart and mind. Ya. Okey, kemudian penyelesaian secara sistematik. So yang ni kita akan pelajari itulah macam mana untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kualiti. Macam mana nak tu masalah-masalah tu macam mana kita nak pilih dan juga macam mana kita nak perincikan, ya, supaya kita dapat tahu apa punca sebenarnya. Okey, so ini adalah pelaksana TKM,
Ya. Okey, jadi ni kita tunjukkan di sini, maksudnya TQM ni bukan orang atas laksanakan. TQM ni dilaksanakan untuk seluruh organisasi. So maksud TQM ni total quality management. So total dari segi apa? Total tu maksudnya yang pertama total dari segi seluruh kaki tangan yang terlibat. Dan yang kedua total tu maksudnya seluruh aspek dalam organisasi itu. Jadi mestilah dikualitikan, ya. So pengurusan atasan, seluruh kaki tangan dan untuk menggerakkan kualiti itu ada pasukan-pasukan kerja. So inilah KMK ataupun KIK. Okey, prinsip-prinsip TQM, ya. So prinsip TQM so ada 7. So nanti bila dapat slide ni, tekan dekat bawah ni, so anda akan dapat Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam, salinan elektronik dia yang memberikan huraian secara terperinci. Saya tak nak bagi secara terperinci, so nanti boleh baca sendiri, ya. So mengikut PKPA, prinsip TQM, so yang pertama sokongan pengurusan atasan, yang kedua perancangan strategi, ya. Saya tak ulaslah sebab banyak dah ulas sebelum ni. So yang ketiganya mengutamakan pelanggan, yang keempat latihan dan pengiktirafan, ya. So yang kelima semangat berpasukan, sebab pelaksanaan kualiti ni kita lakukan secara berpasukan, mencari masalah dan lepas tu memperbaiki masalah itu, mencadangkan pada pihak pengurusan dan sebagainya. Yang keenam, ini recap apa yang kita sebut tadi, pengukuran prestasi, ya. Jadi untuk TQM tu kita nak kata kita ni bertambah, jadi apa ukuran dia? Adakah ukuran dia dari segi kepuasan pelanggan? Iaitu kita kena itulah develop instrumen ataupun soal selidik ataupun apa jua alat yang dapat mengukur, ya, sejauh mana prestasi kita meningkat, ya. Jadi kita tak boleh kata selalu orang sebut kan, selebriti saya akan buat yang terbaik, saya akan buat yang terbaik, saya akan buat yang terbaik kan, sehingga dia menjadi satu satu istilah yang biasa, ya. Kita nakkan dalam bentuk yang boleh diukur, ya. Misalnya dalam bentuk jumlah keuntungan, dalam bentuk jumlah kereta yang dapat dijual, dalam bentuk min, ya, out of 5 4.99 misalnya kan. Okey, so walau apa jua cara untuk mengukur, ya. So prinsip yang ketujuh adalah kepastian kualiti. So kepastian kualiti mesti ada jaminan bahawa adanya peningkatan kualiti, ya. Alright, kita akan buat bahagian yang kedua sebab satu bahagian ni tak cukup sebab masa mungkin tinggal 5 minit lagi. Okey, boleh mute lah, ada dengar bunyi lagu tu. Alright. Okey, perkeliling kalau nanti anda dapat, dah tekan kat sini, klik, ya. So dia akan keluar Perkeliling Perkhidmatan Awam. Okey, ya. So ini adalah Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam. So diterangkan. Okey. Okey, prinsip, ya. So prinsip. Alright. So boleh pergi. Yang pertama ni pendahuluan. Pendahuluan. Okey, lepas tu ciri-ciri dia macam mana. Okey. Kemudian prinsip yang menyokong. So ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prinsip yang menyokong. Ini saya dah sebut tadilah. Jadi nak tahu penerangan, just bacalah. Okey, kemudian okey, ya. Jadi ini huraian dia ada dekat sini. Okey. Contoh-contoh dasar kualiti, lepas tu ni contoh struktur. So agak detail lah. Sebab apa? Sebab dia menjadi panduan kepada organisasi-organisasi kerajaan, ya. Panduan pada organisasi-organisasi kerajaan.
password. Okey ya. So nanti boleh bukalah bahagian tu. Okey, ada masa 4 minit lagi. Jadi mungkin kita tengok sikitlah. Saya ada file tentang, tak nampak pula. Okey, kita berhenti dulu. Jadi kita sambung dalam masa 10 minit. Okey, terima kasih semua.